Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hai, bertemu lagi di episod yang kedua podcast Lelaki Dewasa dan Kopi, Kisah-kisah Terlarang. Kisah pada kali ini, kita sering menyebut wanita yang bercinta dengan suami orang itu adalah penyondol. Tapi kadang-kadang kita lupa ada suami orang yang tersolok-solok gilakan penyondol. Saya berkenalan dengan Mira. Ini tak ada kaitan dengan Mira tangga atau Mira Viucit yang kecoh baru-baru ni. Mira ni pekerja baru di XYZ Holding. Saya tak mahu sebut nama syarikat Tapi itulah syarikat-syarikat yang baru ni, dia suka letak nama holding di belakang syarikat tu. Nampak gah lah, nampak gempak. Mira ni sebenarnya fresh graduate jurusan ekonomi, tapi dia major dalam applied economy. Dan sebelum dia join XYZ Holding ni, dia jadi pembantu MUA, makeup artist. Kat situ lah pun saya kenal. Saya selalu dengan mereka. Kemudian dia pernah jadi cashier dekat Pasar Raya. Dia tak pilih kerja, sebab tu dia sangat tersinggung bila orang kata yang Melayu ni malas lah. Dan Mira faham sistem pendidikan kita pada hari ini dan bertujuan melahirkan orang bersijil, bukannya orang yang boleh bersandar pada sijil. Mira suka dua-dua kerja, tapi di kedua-dua tempat tu Mira terpaksa berhenti atas sebab yang sama. Dia mengelak daripada godaan suami orang. Dan seperkara yang Mira tak faham, dia kata, "Datuk, I ni masih dekat universiti lagi. Kawan-kawan I cakap boyfriend I ni akan jadi semua suami orang. Yang bujang-bujang tu dia tak berani dekat. Sebab dia orang kata, Mira, you nampak elegan sangat." Elegan apa, dia kata? Dia duduk pun dekat apartmen Pantai Dalam, bukan duduk Bukit Damansara, dia kata. Kami sama-sama gelak. Semasa bekerja sebagai pembantu makeup artist, dia tak henti-henti kena goda dengan suami owner makeup artist tu. Asal ada peluang nak impit, dia kena impit. Dan suka cakap bukan-bukan, ajak keluar lah, ajak noti-noti lah, nakal-nakal. WhatsApp jangan cerita lah. Kalau Datuk Budi tahu, dia kata, mengalahkan scammer, main mesej tak kira masa, mesej pula ganas-ganas, panas-panas. Kalau tunjuk pada polis dengan SKMM, senang-senang kena angkut. Kalau tunjuk pada isteri dia yang makeup artist tu, tentu perang besar. Jadi sebab tak mahu keruhkan keadaan, akhirnya Mira ambil keputusan untuk berhenti. Bila dia jadi cashier Pasar Raya, ada masalah lagi. Dia terpaksa menghadapi cabaran dengan seorang pengusaha kafe. Muka biasa sangatlah, tapi baik, pandai jenaka, dan semua orang dekat Pasar Raya itu kenal dengan pengusaha kafe ni. Kerana sukakan Mira, dia cakap, lelaki tu sanggup keluar masuk Pasar Raya hari-hari. Dan setiap kali dia beli satu barang, dia cari dekat mana kaunter yang Mira jaga. Rimas, dia kata. Dan lepas bayar, dia akan cakap 2-3 patah, "Hai, dah makan?" Kemudian sejam lagi dia datang lagi. Penat, dia kata, dia nak layan. Dan bila Mira habis kerja, dia akan ekor Mira sampai balik. Kalau tak dilayan, Mira masa tu ada motor aja. Jadi sampai ke motor lah dia cuba mengikuti rapat Mira. Rimas, Mira berhenti, Datuk, dia kata. Kebetulan dia tengok dekat portal online ada kerja di XYZ Holding yang memerlukan marketing coordinator. Dia kata dia background ekonomi dengan marketing coordinator ni lebih kurang lah, dia kata. Dan Mira pun pohon secara online. Dan dia pun tak tahu apa sebenarnya skop kerja. Yang dia faham, company ni sekarang ni, dia nak jawatan tu nama sedap-sedap. Marketing coordinator tu sedap lah. Dan dipendekkan cerita, dia dipanggil temuduga dan esoknya dah mula kerja. Dan semua sangat baik, Mira kata, di peringkat awal. Kawan-kawan sepejabat mudah mesra, kerja seronok, tak membebankan. Dan kebanyakan urusan melibatkan semua online. Sambil tidur pun boleh, sambil sembang pun boleh, kerja online. Tapi di XYZ Holding ni, cabaran lain pula. Dia ada bos. Bos pula nama Datuk Zack.
Dan lepas minggu baru Mira mula kenal dengan CEO. Muda lagi, mungkin awal 40-an lah. Dan rakan sekerja Mira ni, Niza Cyber. Dia cakap Datuk tu 5-6 tahun lepas baru dapat Datuk. Faham lah kan kenapa Niza tu nama dia Niza Cyber. Banyak tek lalat kat atas mulut. Dan Datuk Zack ni dia biasa-biasa je. Kalau bukan dia banyak duit dan jaga penampilan, mungkin orang ingat dia ni tukang rumah je. Atau paling tidak pun driver rak, tonton penunda kereta tu. Kan? Sombong. Itu pandangan pertama Mira kepada Datuk Zack bila diperkenalkan. Dan Datuk Zack hanya angguk dan dia kata, muka bosan Datuk Zack ni. Dan masalahnya bermula apabila 3 hari selepas dia kerja, HR bagi tahu, Mira, you kena jadi PA kepada bos. Sudah. Mira jadi tak tentu arah. Dia rimas, dia takut, dia cemas. Kalau bukan kerana dia dah sayang kepada environment kerja tu, mau dia berhenti lagi. Macam kerja dekat pasaraya tu. Susah panggil dan dia bagi tahu sementara je. Mira, dia kata, sementara belum dapat PA baru. Dan Mira cakap, Kak Haiza, tak ada orang lain ke? Saya ni baru lagi, tak ada pengalaman langsung. Kak Haiza kata no. Dia kata bos sendiri yang hendakkan you. Hari pertama tak ada masalah. 2 kali bos panggil. Beri arahan pun kadang-kadang bos tak tengok muka Datuk Zack ni. Dan mereka berkomunikasi over the phone. Dan dia suka yang menyebabkan Mira mula terkesima ialah setiap kali bos panggil, setiap kali bos telefon, bos akan sebut take care. Take care Mira, take care Mira. 3 kali call, 3 kali bos sebut perkataan take care. Dan Mira tengok, rupanya hati kering, muka lawyer bos tu ada juga sisi lembut. Tapi itu Datuk Budi, dia kata itu cerita lama. Kita 6 bulan lepas. Sekarang ni kalau disebutkan sisi baik Datuk Zack tu, dia kata macam durian. Saya kata mengapa pula macam durian? Dia kata keras dekat luar Datuk, tapi dekat dalam lembut kan, dan isinya lunak tidak terferi. Saya kata Mira minakal lah. Dan semua berjalan dengan baik. Tuntutan kerja jadikan mereka akrab. Lepas meeting kadang-kadang mereka ke kopi berjenama dan kemudian meleret lah sampai, tetapi sekadar dengan bos dan juga PA dia saja. Untuk suatu tempoh yang panjang semuanya okey. Tetapi selepas 2 bulan bos mula hubungi selepas waktu pejabat. Ada saja yang bos nak tanya kadang-kadang, dan Mira cair bila bos cakap, saya minta maaf kalau saya ganggu atau menyusahkan you. Dan mukadimah itu kadang-kadang menyebabkan Mira mati kutu. Ada satu lagi, Datuk Zack tak pernah menunjukkan ciri-ciri nak ambil kesempatan. Berbulan dia kerja, tak pernah pun sentuh tangan. Secara sengaja atau tak sengaja. Bukan saja sentuh tangan, beg tangan Mira pun dia kata bos tak pernah sentuh. Tanpa menipu, perlahan-lahan Mira rasa dia suka bos. Dia dah suka. Sifat ambil berat, gentleman, dia rasa bos tu faham. Kadang-kadang bos faham baca mood Mira, dia kata. Waktu Mira mood tak elok, kerja-kerja yang sepatutnya Mira buat, dia akan buat sendiri. Dan Mira tahu dia bermain dengan api. Mira tahu isteri Datuk Zack sangat cantik dan dia ada 3 anak yang comel-comel. Dan Datuk Zack bukan lagi lelaki yang layak disukai oleh wanita-wanita lain. Kerana Datuk Zack sudah punya anak, sudah punya isteri yang cantik. Dan Mira mula terfikir, sebelum perasaan bertambah subur, bila Datuk Zack kerap sebut, a moment without you Mira. Dia kata, Datuk Budi, I cari Datuk Budi. Dan Mira bagi tahu Datuk Budi, I dah ambil keputusan yang drastik. I berhenti kerja 24 jam. I bagi alasan ada masalah keluarga. I tukar phone number Datuk Budi.
Lepas I tukar phone number, I tak duduk rumah mak. Kemudian I pindah rumah my friend yang ada dekat Seri Penara, Bandar Tasik Permaisuri. Dia kata. Tapi seminggu lepas tu Datuk Budi, hari pertama kerja dekat tempat baru, tiba-tiba telefon berbunyi. I takut scammer, Datuk Budi. I takut scammer, I tak jawab. Tapi bila I baca WhatsApp, darah I berderau. Nombor bos Datuk Zack. Waktu kerja nanti, I tunggu you kat bawah. Datuk Budi tahu apa jadi lepas tu kan. Saya tak mau cerita lah, terseranglah. Kalau Datuk Budi nak gelak ke nak marah. Dan kalau saya tengok kuntuman senyuman tu, saya macam faham lah apa episod yang berlaku selepas itu. Datuk Budi, tolonglah saya, dia kata. Berapa lama lagi nak buat macam ni? Macam mana kalau Datuk Zack tu cari saya? Takkan I nak maki hamun pula. Takkan I nak baling kerusi pada Datuk Zack. Sedangkan Datuk Zack tak buat apa-apa ancaman pun. Dia hanya berusaha mencari Mira kerana dia sukakan Mira. Dan pada saya, Mira, susah nak cakap sebab you juga manusia biasa. Dan perempuan. Dan insan perempuan ni memang ditakdirkan hatinya lembut. Dan tak jadi kesalahan jika tertarik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dalam kes you, bukan you yang jadi penyondol menyondol-nyondol. Niat asal you nak kerja. Dia dah lama. Dan pada saya, Mira, you dah lakukan pengorbanan besar. You dah letak jawatan, you dah korbankan nombor telefon, you dah elakkan diri you daripada jumpa Datuk Zack. Tapi Datuk Zack cari you lagi. Bukan sekali, tapi 3 kali. Jadi pada saya, Mira, susah kalau nak sebutkan yang you ni sebenarnya penyondol. Susah kalau nak bagi tahu yang you ni salah. Dan pada saya, untuk yang ada dekat luar sana, kerana berhentilah dari memberi gelaran penyondol secara pukul rata kepada semua wanita yang bercinta dengan suami orang. Kena tengok kes. Kalau tengok betul wanita tu yang tersondol, okey. Tapi macam mana kalau suami pula yang tersodok-sodok menggatal? Jumpa lagi di episod yang akan datang.